Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhaili bin Zakaria dari SBM DK3. Saya di sini ingin menyatakan rukun negara ataupun ingin menerangkan bagaimana rukun negara telah dicipta dan kenapa rukun negara diciptakan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan negara demi memastikan perpaduan kaum, demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Okey, mari saya terangkan apa itu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, mari kita dengarkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haris Hakim bin Muhammad Sofian. Saya daripada Diploma in Aviation Management atau nama lainnya Diploma dalam Pengurusan Penerbangan. Nombor kad matriku saya adalah A00000772. Okey, rukun negara pertama yang termaktub di dalam rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, dan tindakan membezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau peribadi agama adalah dilarang sama sekali. Contoh agama-agama lain yang boleh diamalkan di dalam Malaysia adalah Kristian, Hindu dan sebagainya. Jawatan Kuasa Pengubah Rukun Negara menyedari bahawa pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nurani binti Rao. Saya daripada School Business of Management dan mengambil diploma keusahawanan. Saya sudah berada di semester yang ketiga. Hari ini saya akan menceritakan dan berkongsikan tentang rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang kita tahu, di negara kita iaitu Malaysia ini, raja dan negara mempunyai ikatan yang sangat rapat. Ini adalah kerana Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja. Manakala bagi raja ataupun pemerintah haruslah menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Seterusnya, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Suri Paduka Baginda yang Pertuan Agong sebagai ketua negara.
selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan. Sistem raja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan yang di-Pertua negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki untuk menumpukan sepenuh taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermas tautin tanpa mengurangkan sedikit pun taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Dalam prinsip rukun negara yang kedua ini iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, ini dapat membantu menjadikan Malaysia menjadi sentiasa terus maju dan menjadi negara yang berdaulat. Umpama aur dengan tebing, konsep raja berperlembagaan ini bersesuaian dengan kedudukan institusi diraja dalam memastikan hubungan antara raja dan rakyat dapat diperkukuhkan dan saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, untuk mencapai matlamat yang dinyatakan, setiap warga negara perlu mengamalkan nilai kesetiaan kepada raja dan negara ini dengan sepenuh hati dan bertanggungjawab. Selain itu, kita perlu berusaha untuk memperbaiki kualiti hidup dan ekonomi negara dengan menyokong segala inisiatif yang dibangunkan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akhir kata, kita harus sentiasa mengingati bahawa kesetiaan ini adalah satu tanggungjawab yang harus dipikul bersama oleh seluruh warga negara Malaysia ini dalam usaha untuk memajukan negara kita ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira binti Kasri. Tentang keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran Perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan dengan perlembagaan perkara. Keluhuran perlembagaan contohnya yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Ini menjadikannya sebagai pelindung kepada rakyat. Semua undang-undang mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Jika tidak, maka undang-undang itu adalah terbatal. Badan Kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan Malaysia. Tujuan prinsip ini diwujudkan adalah untuk pertama sekali mewujudkan pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Yang ketiga, menjaga keamanan dan kestabilan negara. Dengan kata lain, perlembagaan Malaysia ini menjadi sumber rujukan dalam hal yang ada kaitan dengan sistem pemerintahan. Contohnya perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi berbilang kaum dan agama di Malaysia ini. Keluhuran perlembagaan yang menjadi prinsip ketiga menganjurkan kemuliaan kanun tertinggi negara yang berjaya menggarap perjanjian antara kaum ketika kemerdekaan ke dalam pelbagai fasal. Ianya bukan sahajalah adalah hak dan keistimewaan bersama, tetapi juga kontrak yang perlu dilangsaikan bersama-sama dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Dengan mengamalkan prinsip ini, rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat bersatu padu, justru dapat menyemai semangat patriotisme kepada rakyat dari generasi ke generasi. Pendek kata, perlembagaan yang mulia dan luhur itu wajarlah dijadikan satu elemen yang penting dalam prinsip rukun negara. Maka dengan sebab itu, keluhuran perlembagaan mengambil tempat ketiga dalam prinsip rukun negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, nama saya Tebo Chong. Saya from School of Saat. Hari ini saya akan mengkongsikan kepada semua orang apa itu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah salah satu rukun negara kepada negara kita. Kedaulatan undang-undang
ialah sebagai prinsip perundangan yang menyatakan bahawa keseluruhan negara haruslah dipertahankan oleh undang-undang. Prinsip ini menunjukkan setiap rakyat haruslah menghormati undang-undang dan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Menurut pakar perlembagaan, tujuan penguatkuasaan undang-undang bukan untuk menghukum tetapi untuk memastikan sesuatu perkara berlangsung dengan sempurna demi kebaikan bersama. Oleh itu, rakyat wajib mematuhi undang-undang. Kedudukan semua warga negara adalah sama di sisi undang-undang. Maka tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenangnya. Ini adalah penting untuk memastikan rakyat mendapatkan kehidupan yang amat dan damai. Marilah kita lihat contoh jika negara tiada undang-undang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Baizura. Saya Nur Farahani binti Nur Fazil, mengambil jurusan Diploma dalam Keusahawanan, ingin membincangkan dan menerangkan tentang rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah rukun negara yang kelima. Rukun negara ini diperkenalkan pada asas perpaduan perkauman yang dilihat rapuh dan goyah ketika berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyaksikan pergaduhan dan rusuhan kaum khususnya di Kuala Lumpur. Antara sebab berlakunya peristiwa tersebut sebagaimana yang terpahat dalam sejarah ialah perang mulut dan laungan yang membawa sentimental kaum dan agama yang telah mencetuskan ketegangan. Namun demikian, peristiwa ini berlaku jika segenap lapisan rakyat yang tidak menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan yang kita bincangkan. Semua rakyat Malaysia, tidak kiralah pemimpin atau yang dipimpin, wajib mendukung prinsip ini bagi tujuan keamanan dan keharmonian negara kita. Lebih-lebih lagi para pemimpin, mereka seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik dalam tutur kata dan perilaku mereka terhadap masyarakat. Mereka hendaklah berhati-hati mengeluarkan perkataan secara lisan maupun tulisan supaya tidak mengganggu sentimen dan perasaan mana-mana kaum di Malaysia. Ada perkara yang membahaya bagi negara untuk membiarkan pemimpin atau siapa saja saling mencela, saling menghina, kerana akhirnya akan mencetuskan kebencian dan api permusuhan yang boleh mencetuskan ketegangan. Oleh sebab itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan diwajibkan dan wajib dipertahankan, kerana sidang parlimen juga diharapkan tidak menimbulkan sesuatu yang bertegangan dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Itu sahaja penerangan saya tentang kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Kesimpulan, rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotism di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakkan melalui gagasan satu Malaysia sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan. Itulah pentingnya rukun negara dalam sesebuah negara untuk menguatkan ataupun untuk memastikan kestabilan rakyat ataupun kestabilan negara itu sendiri, supaya tidak akan berlakunya satu permusuhan antara satu sama lain, antara Melayu, Cina ataupun yang selain-lainnya. Itulah daripada grup kami yang kami ingin menyampaikan sebuah kepentingan rukun negara yang harus kita yakin ataupun yang harus kita ikut supaya sesebuah negara itu dalam keadaan yang aman dan damai. Assalamualaikum.